Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dapat lagi kita berjumpa pada malam ini dalam rancangan Diari Rawat setiap hari Rabu jam 9 malam, dan pastinya kita akan terus membawakan konten-konten pengisian-pengisian untuk berkongsikan ilmu ataupun informasi berkenaan dengan perubatan dan juga kesihatan. Dan malam ini kami berdua akan setia bersama anda selama 1 jam ini untuk topik yang kita akan bawakan pada malam ini. Ya, kita kongsikan kepada anda topik perbincangan kita pada malam ini. Sangat penting untuk kita memberikan advokasi dan juga meningkatkan kesedaran kita semua berkenaan risiko jangkitan penyakit ataupun demam campak ataupun lebih dikenali sebagai measles. So, pasti bila bercakap demam campak ini, saya yakin ramai dalam kalangan kita yang terkeliru di antara demam campak dan juga chicken pox, biasa dikenali oleh kalangan masyarakat ataupun lebih dikenali sebagai demam cacar. Jadi malam ini kita akan gariskan apa antara perbezaan di antara keduanya bersama dengan pakar kita pada malam ini. Terlebih dahulu kita war-warkan kepada anda, sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, ingin berkongsi pengalaman bersama kami, anda boleh terus saja ke Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah kita akan ajukan bersama dengan pakar kita. Betul, Munawar. Munawar, sebelum kita teruskan perbincangan kita, Munawar pernah kena demam campak tak? Saya rasa belum lagi kot. Belum lagi Saya dah pernah kena masa umur 6 tahun dulu. Ada orang kata kalau dah sekurang-kurangnya, ini kata-kata orang tua-tua, seumur hidup mesti sekali kena demam campak. Kalau kena kecil tu bagus kan, masa kecil tu orang tak heran sangat pasal rupa kan. Tapi bila dah besar ni pula kena pula lagi seminggu nak kahwin. Kena pula demam campak. Apalah ceritanya. Itu pengalaman peribadi lah. Itu bukan pengalaman peribadi, pengalaman yang dikongsikan mungkin di social media dan sebagainya. Okey. Jangan risau, malam ini kita akan bawakan kepada anda pencerahan berkenaan demam campak atau measles ini. Apakah antara mitos-mitos yang sering kali dipercayai oleh masyarakat kita yang perlu kita tangkis, kita berikan pencerahan kepada anda. Nampaknya pakar kita sudah pun bersedia. Terlebih dahulu kita saksikan teaser yang kami sediakan berkenaan tajuk kita pada malam ini. Apa itu demam campak? Measles. Demam campak adalah jangkitan akut pada kanak-kanak disebabkan oleh virus measles. Pesakit demam campak biasanya mengalami gejala jangkitan respiratori dan disertai ruam pada kulit. Penyakit ini sangat mudah menular kepada orang lain melalui udara dengan titisan cecair daripada mulut dan hidung semasa bercakap, batuk atau bersin. Penyakit ini juga boleh tersebar apabila menyentuh permukaan yang tercemar. Walau bagaimanapun, kebanyakan kanak-kanak di Malaysia telah imun pada penyakit ini sejak adanya program campak kebangsaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyakit demam campak ini, jom ikuti perbincangannya bersama barisan panel di Diari Rawat di studio. Saya bila tahu anak saya kena chickenpox, saya terus bawa pergi klinik, dan then doktor bagi ubat tahan gatal, lotion untuk sapu. Petua orang-orang lama dia bagi tahu pakai daun semambu. So saya pakai daun semambu tu, saya blend, saya tepik dekat bahagian yang gatal-gatal tu. Yang penting jaga kebersihan diorang. Lepas tu bagi air yang cukup, sebab ialah demam campak takut dia terhidrat akan menyebabkan dia lagi sakit lah. Setakat ni tak adalah susah sangat kalau kita dah prepare awal. Bogelkan anak, which is sebab baru 3 tahun dia kurang rasa malu. Sebab itu adalah untuk kurangkan rasa gatal, tanak dia menggaru sebab nanti akan lebih merebak dan juga akan meninggalkan kesan. Okey, itu pandangan orang awam berkenaan dengan tajuk kita pada malam ini. Ialah kita nak dapatkan juga sejauh mana pemahaman masyarakat berkenaan demam campak. Masih lagi ada yang terkeliru di antara demam campak dan juga demam cacar ataupun chicken pox. Betul. Jangan risau, hari ini kita perkenalkan 2 orang tetamu di studio pada malam ini, iaitu kita perkenalkan Dr. Diana Mahat, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit KKM, dan juga Dr. Sanjita Sinia, pakar pediatrik penyakit berjangkit dan imunologi Hospital Tunku Azizah, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Kuala Lumpur. Selamat datang. Terima kasih kepada doktor berdua kerana sudi bersama dengan Diari Rawat untuk membincang, mengupas dengan topik demam campak ataupun measles ini. Tapi terlebih dahulu sebagai pembukaan, mungkin saya ingin bersama dengan Dr. Diana terlebih dahulu. Sebagaimana yang mungkin kita disebut-sebut, doktor. Kita tengok pandangan orang ramai sebentar tadi pun, dia pun terkeliru antara perbezaan demam campak, chickenpox. Macam mungkin setengah orang dia nampak merah je,
campak. Nampak biji ada mata je, campak. Tapi mungkin doktor boleh memberikan pencerahan kepada penonton dan juga kepada kami berdua apa yang sebenar yang boleh kita fahami dengan demam campak ataupun measles. Alright, okey, terima kasih. Alright, terlebih dulu saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya. Okey, untuk demam campak ni ataupun measles sebenarnya dia disebabkan oleh satu virus yang kita namakan sebagai virus measles. Okey, kalau demam campak kalau cacar air tu chicken pox tu disebabkan oleh virus varicella. So dia berbeza. Dia punya etiologi agent tu berbeza. Dan kalau demam campak ni dia punya cara jangkitan dia. Cara jangkitan tadi macam tadi ada dalam tu dicakap respiratory droplet ataupun titisan pernafasan. Maksudnya cecair daripada mulut ataupun hidung. So bila you cakap, you batuk, you bersin, you boleh mengebarkan virus measles. So virus measles ni uniknya dia boleh duduk dekat udara lama boleh tahan, and then kalau dalam atas permukaan ni sebagai contohnya dekat permukaan ni dia boleh aktif dalam tempoh 2 jam. So satu dia aktif, so dia macam boleh menyebabkan penyakit. And then kalau nak tahu virus measles ni dia senang dia punya kadar kebolehjangkitan. Maksudnya saya Arnold, kalau ingat dulu COVID kan ada Arnold kan. So kadar kebolehjangkitan measles ni sangat tinggi, iaitu 12 hingga 18. Okey. Sebagai contoh macam saya dapat measles, so saya boleh jangkitkan antara 12 hingga 18 orang. Okey. Itu untuk measles. Kalau kita comparekan dengan penyakit lain, contoh macam COVID, 2 hingga 4 orang sahaja. Betul. Contoh kalau HIV 4 orang. Kalau chickenpox cacar air 10 orang. So measles ni paling tinggi 18 orang. So sebab you cakap kan sebab cara dia berjangkit tu macam you cakap kan, kita selalu bercakap benda-benda biasa kan. Sebab tu dia senang berjangkit. So bila senang berjangkit ni any individu, mana-mana individu boleh dapat penyakit measles. Okey, so kita berisikolah sebenarnya dapat penyakit measles. Sebab tu tadi cakap ada orang yang dah dewasa pun kena, kanak-kanak pun kena. Cuma kanak-kanak ni dia berisiko tinggi, okey, sebab kita tahu kanak-kanak dia imuniti dia rendah. Lagi satu macam bayi khususnya dia tak pandai nak jaga diri dia sendiri. So macam dia berharapkan pada orang dewasa untuk bersihkan diri, and then cara dia bermain macam dia merayap-rayap semua. So dia lebih mudah terdedah kepada virus, bakteria. Sebab tu bayi senang, bayi atau kanak-kanak senang terkena campak. So campak ni seperti saya cakap tadi, dia punya Arnold dia tinggi, and then virus dia boleh tahan lama dekat tu. Sebab tu dia senang merebak. Okey, itu pendefinisian pemahaman awal kita berkenaan dengan measles ataupun demam campak ini. Doktor, mungkin kita boleh perjelaskan juga ialah berkenaan dengan simptom-simptom demam campak ini. Ialah ramai yang terkeliru di antara demam campak dan juga chicken pox ini. Seakan-akan sama namun sebenarnya berbeza, Doktor. Betul. So seperti mana yang Dr. Diana cerita tadi, so memang kadang-kadang tu kita tak tahu masa mula-mula kalau budak tu terkena, sebab dia kata tahap 1 lah. So kalau dia didedahkan kepada virus ni, mungkin 7 sampai 10 hari dia tak ada apa-apa tanda. So setelah tu baru dia dapat tanda-tanda yang sesama biasa. Mungkin sesama biasa, batuk, sakit tekak sikit, mata mungkin berair. So yang tahap tu mungkin dari 2 sampai 4 hari. So then setelah tu kadang-kadang kalau doktor tu peka, ada bintik-bintik putih dalam kita punya di dalam pipi tu. Mungkin terjumpa. Yang macam ulcer tu ke? Dia bukan ulcer sebab dia just bintik, tompok-tompok putih. So ada kadang-kadang itu saja dia punya tanda-tanda awal yang kita boleh. So mungkin dalam 2 sampai 4 hari baru ruam keluar. Dan yang untuk measles atau campak ni, ruam dia khas. Dia bermula dari kepala ke bawah. So dan bila demam tu kan dalam 2 hari tu, bila tompok tu keluar banyak, demam pun akan semakin tinggi. So masa tu demam tu semakin tinggi, dia mungkin lebih tak sihat, mata mungkin merah dan berair, penyakit yang kita panggil conjunctivitis, measles conjunctivitis. Dan lepas ruam dah reda, demam pun akan reda.
Okey doktor, tanda-tanda kita masih berkaitan dengan tanda-tanda tu. Kadang-kadang ada setengah ibu bapa dia keliru. Kadang-kadang nampak ruam-ruam tu naik sama, kadang ruam biasa. Sebabkan mungkin kanak-kanak tu dia alergi ataupun kulit sensitif. Ada setengah orang mungkin dia keliru juga dengan HFMD yang contohnya akan naik juga ruam-ruam dan juga merah-merah. Jadi boleh tak membezakan? Macam doktor ada sebut ruam tu dari kepala ke bawah. Mungkin doktor boleh beri penjelasan kepada penonton untuk membezakan supaya mak ayah ni lebih cakna dan lebih alert kata. Alert. Ya, so betul macam saya kata, biasa ruam kalau let's say HFMD tu dia lebih kepada ulcer. Dan ruam tu lebih kepada tapak tangan, tapak kaki. Tapi dalam measles tu, campak tu, dia memang unik. Dia akan start dari leher dan kadang-kadang kita tak perasan pun sebab dari leher kan dia mungkin budak dia gatal sikit, tapi lepas tu dia akan ke bawah. So kita kata dari kepala ke kaki. Dan demam itulah demam yang sangat tinggi. Kalau budak yang dia kecil kan, dia akan sangat merana lah. Dia sangat dia rasa tak selesa, dia resah, menangis saja. Okey, itu antara simptom-simptom yang perlu kita berikan perhatian khusus dalam kalangan kanak-kanak kecil lah. Okey doktor, kita sedia maklum Dr. Diana berkenaan dengan program imunisasi kebangsaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, antaranya vaksin MMR yang telah diberikan. Saya rasa Nirwan, saya rasa kalangan penonton juga ramai yang telah mengambil vaksin ini. Namun bagaimana situasi kebolehjangkitan measles ini ataupun demam campak ini dalam kalangan rakyat Malaysia pada ketika ini? Adakah berada pada satu tahap yang membimbangkan doktor? Okey, kalau kita bercakap pasal situasi measles ni, penting kan kalau kita tengok kita zoom pada dunia dulu. Okey, kalau dekat dunia ni memang trend measles meningkat. Okey, kalau ikut Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO melaporkan pada tahun 2022 kes meningkat sebanyak 18%. Banyak daripada 7.8 juta ke 9.2 juta keseluruhan di dunia. Dan dia punya kematian akibat penyakit measles juga meningkat 38% dan kluster measles pun meningkat juga. So daripada 20 buah negara melaporkan jadi 37 buah negara. Okey, kalau you tengok kita punya kalau ada peta kan dalam dunia ni, sebenarnya Malaysia ni dia tergolong dalam negara yang melaporkan insiden measles paling tinggi. So kalau WHO ni dia laporkan kalau lebih daripada 20 kes per 1 juta penduduk dah kira tinggi. So Malaysia ni sebenarnya macam tahun lepas kita ada 56 kes per 1 juta penduduk. So kalau kita tengok dalam peta tu kita antara 45 negara sama dengan negara lain yang merupakan kes insiden measles tertinggi. So kita salah satu yang tinggi. Kalau kita tengok dekat kalau kita tengok peta ni kan warna biru pekat-pekat tu semua yang merupakan insiden measles yang paling tinggi. Okey. Kalau kita tengok pada wilayah Pasifik Barat sebab kita dekat Western Pacific region. So kita comparekan Malaysia ni antara negara yang menyumbang kes tertinggi. Okey, kalau you boleh pergi next gambar Okey, kalau Western Pacific Barat tu macam tahun lepas ada 4,000 lebih kes. Kalau compare dengan tahun 2022 kita ada 1,600 je kes. So lebih kurang 2 kali ganda meningkat. Dan kes yang paling banyak Malaysia yang sumbangkan. Okey, macam tahun lepas kita ada 2,000 lebih kes. Okey, kalau macam you tengok yang warna hijau tu Malaysia. You nampak kan? Warna hijau tu Malaysia, warna oren tu Filipina. Okey, lepas tu negara-negara yang lain lah. So, maksudnya Malaysia sumbangkan kes paling banyak dekat Western Pacific region. Indonesia pun ada juga kes, tapi still Malaysia boleh lah, Malaysia menang. Which is we not in favor into that lah. Okay. So itu Western Pacific region. Kalau kita compare dalam negara sendiri, dalam negara pun memang kes measles meningkat. Kalau tahun lepas ada 2,002 kes. 2,000 compare dengan tahun 2022 hanya 207 kes. You boleh bayangkan 10 kali ganda peningkatan. Kita meningkat juga, kluster measles pun meningkat. Memang meningkat. So dan kebanyakan negeri menunjukkan peningkatan kes measles. Kalau kita tengok gambar tu memang daripada tu you nampak gambar tu graf kita naik. Macam tahun lepas ada satu kematian measles. Kalau you ingat dulu kita ada wabak measles di Kuala Lumpur, masa tu ada 123 kes dengan 16 kematian. So itu contohlah. And then kalau kita tengok kumpulan umur, memang tally lah macam
macam doktor katakan kanak-kanak paling berisiko. Memang kes kita, kes measles 60 hingga 70% tu di kalangan kanak-kanak bawah 6 tahun. So mereka paling berisiko tinggi untuk mendapat. Doktor, adakah faktor urbanisasi ataupun yang contoh yang berada di bandar dan juga di luar bandar memainkan peranan penyebaran wabak virus measles ini? Dia bukan nak kata urbanisasi, dia macam keadaan crowded spaces. Sebab measles ni macam saya cakap tadi, dia mudah berjangkit, virus dia tahan lama, and then dia berjangkit melalui bercakap. Semua orang bercakap kan? Betul. So kalau you bawa virus tu, kita tak sebab macam tadi Dr. Sanggita kata, sebelum ruam tu sebenarnya you dah boleh menjangkitkan pada orang. Okey. So demam, bila you ada demam, you ada batuk, semua you dah menjangkitkan pada orang tu. So semua orang kadang-kadang dia tak tahu sebab demam dengan batuk ni perkara yang biasa terutama pada budak-budak. So you tak tahu you kena measles until you naik ruam. Tapi sebelum tu you dah jangkitkan ke orang. Okey. So kalau macam orang yang orang yang dah jangkit ni, dia pergi ke mall, pergi ke tempat kawasan sesak, lepas tu dia boleh menyebarkan pada orang lain. Dia jadi pembawa. Dia jadi macam itulah sebab tu kebanyakan kes-kes measles bila kita siasat dia memang ada pergi crowded space ataupun memang dia terdedah dengan kes measles. Saya kira ianya mudah difahami oleh masyarakat kita, khususnya selepas kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 baru-baru ini, dan kita fahamkan kepada anda bagaimana kaedah perebakan penyebaran demam campak ataupun measles ini. Selepas ini banyak lagi yang akan kita kupas berkenaan tajuk kita pada malam ini, insya-Allah, dan pastinya kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Hai. Tahukah anda agenda penghijauan Malaysia dilaksanakan mulai tahun 2021 menerusi kempen penanaman 100 juta pokok. Pokok? Maksudnya semua jenis pokok. Tumbuhan berkayu yang mempunyai akar, batang, dahan dan daun. Bersama kita jayakan kempen penanaman 100 juta pokok. Terima kasih kerana menghijaukan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita. Marilah bersama-sama menjayakan program penghijauan Malaysia. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat.
kali anak-anak kita diserang demam campak, kita sering diingatkan tentang pantang larang yang perlu dielakkan selama mengalami penyakit ini. Tapi, adakah pantang larang ini benar atau hanya mitos semata-mata? Berikut merupakan 4 pantang larang yang popular di kalangan pesakit demam campak. Pertama, anak yang mengalami demam campak tidak boleh mandi. Sudah semestinya ianya adalah mitos. Kanak-kanak yang mengalami demam campak sebenarnya dinasihatkan terus mandi bagi menjaga kesihatan badan. Namun, penjaga tetap perlu perhatikan keadaan anak. Jika anak anda dalam keadaan tidak sihat, memadailah gantikan dengan kain lap yang direndam air suam. Kedua, anak yang terkena demam campak tidak boleh terkena angin. Kenyataan ini juga kurang tepat. Sebaliknya, persekitaran yang berangin pada kanak-kanak dengan keadaan badan yang tidak cergas akan mencetuskan ketidakselesaan dan penurunan suhu badan. Apabila kanak-kanak bersin atau batuk, titisan daripada bersin dan batuk akan dibawa oleh angin dan disebarkan. Dengan itu, membolehkan penularan akan berlaku jika ada yang menyedutnya. Ketiga, anak yang sakit campak diberi air kelapa agar cepat sembuh. Sebenarnya, tidak ada bukti saintifik yang menunjukkan hubungan langsung minum air kelapa dengan penyembuhan demam campak. Walau bagaimanapun, pengambilan air kelapa boleh meningkatkan kecukupan cecair dan elektrolit dalam badan kanak-kanak yang mengalami demam campak. Jadi, sudah tentu air kelapa tidak memberikan sebarang kemudaratan kepada si peminumnya. Dan yang terakhir sekali, vaksin campak dapat menyebabkan anak menjadi autism. Pastinya ini adalah mitos. Suntikan vaksin campak sebenarnya boleh mencegah daripada gejala yang lebih buruk kepada si penghidapnya. Digalakkan untuk mengambil vaksin ini kepada anak-anak kita. Jadi, jika anda masih lagi ragu-ragu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa gejala demam campak, anda disarankan untuk merujuk kepada doktor. Itu dia sebentar tadi mitos-mitos yang berkaitan dengan demam campak. Kadang-kadang bila macam kita dengar tadi dan kita tengok tadi, sebenarnya kebanyakan mitos-mitos ni Munawar kan yang biasa disebut oleh nenek-nenek kita, mak-mak kita zaman dulu. Tapi pasti ada kebaikannya. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan, saya mungkin nak minta Dr. Sanggita mungkin ulaskan sedikit berkenaan dengan mitos-mitos yang kita paparkan sebentar tadi. Betul. Tapi saya rasa salah satu mitos yang pasal nak minum air kelapa. Sebenarnya air kelapa tu banyak khasiat dia. So bukan hanya air kelapa lah. Sebenarnya apa-apa jenis air, apa yang saya selalu sarankan kepada mak-mak, ayah kepada pesakit saya, apa-apa air yang budak nak masa dia demam bagi je. Tak kira air sejuk ke, air suam ke, air kelapa ke, asalkan dia nak minum. Tu paling penting sebab kita nak elakkan dehidrasi. So nanti dia kena masuk air. So untuk kita elakkan tu. So itu ialah betul lah fakta lah nak kata. Tapi yang saya rasa yang kita tak boleh mandikan anak tu saya rasa mitos, itu mitos lah. Itu mitos lah, bukannya fakta. Bagaimana pula dengan ada sesetengah yang dia percaya bila kena demam campak, anak kena demam campak, kena bagi makan sup ketam nipah. Katanya bagi cepat sihat. Betul. Saya rasa yang sup ketam pun orang yang ada virus denggi pun ada orang bagi tahu. So saya rasa itu salah satu cara untuk orang nak suruh kita minum lebih. Minum. So sup ketam tu dia asin sikit. So dia senang nak ditelan juga kan. So itulah asalkan mereka nak minum. Itu yang paling penting. Itu paling utama. Betul. Tadi bila kita paparkan mitos versus fakta tadi kan, saya tengok Dr. Diana senyum tadi. Lagi-lagi bila mitos yang terakhir tu Doktor, vaksin demam campak ini akan menyebabkan anak menjadi autism. Jadi pandangan doktor untuk kita berikan pencerahan bahawa ianya mitos semata-mata sebab kita tak nak wujudkan perasaan kegusaran, ketakutan
ketakutan dalam kalangan masyarakat, Doktor? Okey, terima kasih. Okey, untuk vaksin ni sebenarnya kalau untuk pengetahuan, vaksin measles ni sebenarnya dah lama berada di dalam dunia ni daripada 1960-an lagi. So kalau dekat Malaysia memang kita bagi vaksin measles ni dalam bentuk kombinasi tadi MMR, measles, mumps, rubella, kita bagi 3 serangkai lah. Okey, so kita start daripada tahun 1982. Okey, siapa yang lebih tua tu dia tak dapat vaksin measles. Okey. Okey, tu dia dapat vaksin measles. So maksudnya kita dah lama dah mulakan vaksin measles dan memang sebenarnya tak ada kaitan. Kita tengok memang data dah lama, sebenarnya tak ada kaitan antara autism dengan vaksin measles. Okey, sebab data pun dah lama kita dah tengok. Okey, memang tak ada side effect yang AFI yang dilaporkan autism tu lah. Okey. Dan seperti yang kita semaklum, Dr. Diana tadi ada menyatakan bahawa dalam rata-rata daripada komplikasi ataupun individu yang mendapat penyakit demam campak ini 60 ke 50%-nya melibatkan kanak-kanak yang menyebabkan kematian akibat daripada simptom-simptom yang dialami. Jadi mungkin Dr. Sanjita boleh perhalusikan lagi apa antara komplikasi yang boleh berlaku kepada kanak-kanak sekiranya mereka mengalami demam campak. Betul. So secara keseluruhannya mungkin 20 sampai 30% yang dapat komplikasi yang teruk lah. Ini terutama di kalangan budak-budak yang kurang dari 5 tahun. Ya. So yang biasa, komplikasi biasa ialah jangkitan kuman, bakteria. So sebab virus measles ni akan membuatkan kita punya daya tahan turun. So senang nak dapat jangkitan bakteria. So yang tu boleh memudaratkan jugalah. Dan yang kalau dia dapat jangkitan kuman bakteria, so dia boleh dapat macam jangkitan kuman dalam paru-paru, dalam telinga, dan juga yang paling kita risau ialah jangkitan kuman dalam otak ataupun radang otak yang kita panggil encephalitis. Dan ada satu komplikasi measles yang juga jarang tapi boleh berlaku, nama dia ialah SSPE. Nama penuh dia ialah subacute sclerosing panencephalitis. So yang ni boleh dianggarkan ada yang kes-kes, terutama masa saya belajar di India dulu, kita sering nampak komplikasi dari itu, dan dia pesakit itu hanya akan mendapat komplikasi ini 7 sampai 10 tahun selepas jangkitan. Terutamanya budak kecil yang dapat measles sebelum umur 2 tahun. Ya, so itu sangat menakutkan sebab kematian disebabkan komplikasi ini ialah sangat banyaklah, ramai yang meninggal disebabkan komplikasi yang ini. Ya. Okey, baik doktor. Tadi saya ada terdengar Dr. Diana ada sebut kita dapat tahu seseorang itu mengidap measles ataupun demam campak apabila keluar ruam. Mungkin doktor boleh terangkan sedikit, dan doktor juga ada sebut sebelum tanda-tanda tu, maksudnya sebelum keluar ruam tu sebenarnya dah boleh menjangkiti orang lain. Berapa hari sebelum dan mungkin beberapa hari selepas seseorang tu sebenarnya dah ada keupayaan untuk menjangkiti orang lain dengan virus measles ni, dan mungkinkah berbeza dari segi kanak-kanak ataupun mungkin dewasa? Okey. Kalau cakap pasal tempoh jangkitan ni, kita panggil infectious period lah, infectivity period ni. Kalau untuk measles, rule of thumb dia kita senang nak ingat 4 hari sebelum ruam dan 4 hari selepas ruam. Maksudnya macam measles dia akan ada demam, demam, lepas tu you akan ada batuk, demam dan 3C senang nak ingat. Demam, conjunctivitis, coryza dan juga cold. Cold maksudnya sesama lah. So you ada tiga-tiga tu, sebab demam dan batuk sesama ni sangat selalu. Macam budak-budak sangat selalu. So kita tak tahu dia kena measles until dia keluar ruam. Ruam tu macam Dr. Sanjita kata dia akan naik daripada muka ke tu. So 4 hari sebelum tu dia dah boleh menjangkitkan orang. So macam contoh kalau budak tu sesiapa yang terdedah dengan kanak-kanak yang ada measles, yang kena measles ni, dia boleh dapat virus measles dan dapat penyakit measles. So dia 4 hari sebelum, 4 hari selepas, dan selalunya yang berisiko tinggi tu mereka yang kontak rapat lah. Kontak rapat ni maksudnya mungkin mereka yang satu rumah, kalau budak-budak mereka yang satu taska, satu tadika, ataupun satu bilik darjah, ataupun dekat rumah pengasuh. So diorang senang dapat. Macam saya cakap tadi, sebab budak-budak kan dia tak pandai jaga diri, so dia senang berisiko dapat jangkitan. Macam saya cakap tadi, measles, virus measles tu sendiri dia
unik, dia dapat bertahan lama. So kalau macam cikgu-cikgu tak bersihkan semua kat sekolah ke apa kan, so kalau budak tu kena measles, kita tak tahu dia demam batuk, dia dah bawa ada virus measles tu ke sekolah dan tak buat pembersihan. So kanak-kanak lain berisiko untuk mendapat jangkitan kebarangkalian measles. Kebarangkalian lebih tinggi sebab dia punya R0 tadi tinggi, 12 hingga 18 orang. Itulah cabaran dalam situasi semasa sekarang ni kan, lagi-lagi ibu bapa yang bekerja kan. Betul kan? So semua nak tambah lagi, bila once you dah terdedah kepada virus measles, macam contoh saya ada measles, saya demam dan ruam, lepas tu saya jangkitkan kepada Munawar contohnya. So Munawar dapat virus, kita akan ada satu lagi term yang kita panggil tempoh incubation period. Incubation period ni daripada tempoh masa daripada you kena jangkitan hingga you punya first symptom appear. So maksudnya masa tempoh jangkitan tu dia punya tempoh infektiviti tempoh dia ialah dalam masa 7 hari hingga 21 hari. Maksudnya you tak akan keluar simptom. Selepas seminggu you kena jangkit virus measles tu baru you keluar demam, ada batuk, ada sesama. So selalu kalau kita buat penyiasatan kalau pejabat kesihatan daerah, Kekitaan Kesihatan datang, dia akan tanya, you kena measles, so 3 minggu sebelum tu you pergi mana? Itu soalan yang biasa orang tanya, you pergi mana? Sebab kita nak dapatkan dari mana you dapat jangkitan measles tu, sebab kita nak buat langkah pengawalan dan pencegahan lah. Sebab tu kita akan tanya, you pergi mana? You ada pergi mall ke? You ada pergi gathering ke? You ada pergi orang kahwin ke? Sebab itu ialah tempat-tempat yang berisiko untuk terdedah kepada virus measles. Sebab tu kita tanyalah, so dia akan duduk, you ada simptom, bila you terdedah, dia punya simptom tu dalam masa 7 ke 21 hari, maksudnya kata seminggu ke 3 minggu lah baru you dah develop simptom-simptom pertama tu measles. Jadi maksudnya susah dekat sini bila seseorang tu dijangkiti measles, lebih kurang 7 hari perlu untuk dikuarantinkan diri sendiri. Betul. Ke tak perlu? Dia sebenarnya sebab kita tak tahu kita kena ke tak. Itu yang trickynya measles ni. Sebab you tak akan tahu you kena selagi you tak develop simptom. Tak develop simptom. Mungkin simptom yang pertama you kena demam dengan batuk saja. So you anggap macam alah demam batuk biasa. Sekali hari keempat you demam, keluar ruam. Cakap Allah mak, ni mesti macam measles ni, macam campak ni, ruam pula macam ruamnya macam pasir kan. Kalau memang measles ni dia macam kertas pasir. Tu dia kalau halus you rasalah kasar dia. Tu bezalah ruam dia dengan ruam lain lah. Itu permasalahan utama sekarang ini doktor, sebab dalam tempoh awalnya tidak menunjukkan sebarang simptom seperti ruam, hanya demam atau sesama biasa sahaja. Lagi-lagi dalam situasi sekarang ialah ibu bapa bekerja, menghantar anak ke taska, tak tahu anak tak sihat, dah hantar, menyebabkan jangkitan itu berlaku lebih meluas lagi dalam kalangan anak-anak yang ada di taska. Jadi apa antara komplikasi yang lebih serius khususnya dalam kalangan anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah ini, lagi-lagi berada di tempat yang sesak. Betul. So masalah dengan jangkitan kuman measles ataupun apa-apa jangkitan kuman virus lah, sebab budak-budak di bawah umur 2 tahun mereka yang paling berisiko. Sebab mereka punya daya tahan, sebab saya juga doktor pakar imun kan, so masalah dia daya tahan mereka belum berkembang. Jadi kalau mereka mendapat sebarang jangkitan, dia akan jadi lebih serius dan lebih teruk. Sebab kalau budak tu sudah membesar, salah satu cara dia dapat jangkitan ialah melalui dijangkiti kan. Tapi kalau dia dijangkiti, nanti dia akan dapat komplikasi yang lebih serius. So kalau kita nak tunggu tu, kadang-kadang boleh juga menyebabkan kematian, kecederaan. So kita nak elakkan tu. So sebab tu budak yang di bawah umur 2 tahun tu mereka yang paling berisiko. So budak-budak di kalangan yang bawah 2 tahun tu sepastinya kebanyakan mereka kena masuk ward. Dan di terpaksa mereka ada dehidrasi, ada jangkitan kuman paru-paru, kadang-kadang ada radang otak, jangkitan kuman otak. So komplikasi dia lebih teruk dari budak yang mungkin lebih besar. Okey. Bagaimana pula doktor untuk kanak-kanak yang mungkin dah mengambil vaksin MMR ini pada usia 9 hingga 12 bulan. Jadi adakah komplikasi serius boleh berlaku ataupun sebenarnya lebih baik berbanding individu yang belum mengambil vaksin? Betul. So dari pengalaman saya, budak-budak yang dah ambil dos 2 dos kan, sekarang vaksin tu ialah vaksin MMR adalah pada 9 bulan dan 1 tahun. So pesakit yang ambil vaksin tu biasa mereka tak ada simptom langsung. Sebab keberkesanan vaksin kalau dah ambil 2 dos hampir lebih dari 93%.
So dia baguslah. So memang risiko untuk dapat vaksin tu risiko untuk dapat tu kurang. Kalau saya boleh tambahkan, kalau you ambil vaksin ni, contoh macam keadaan dia macam you nak berperang dengan penyakit, nak berlawan dengan virus ni. So you sama ada you kalau you ambil vaksin, you ada antibody yang dibina untuk melawan vaksin, untuk melawan penyakit tu. So kalau you tak ambil, you tak ada antibody tu. So kalau analogi je macam you berperang tapi tak ada apa-apa, tak ada pakai apa-apa bulletproof vest. tak pakai bulletproof. Kalau you pakai bawa vaksin, you ada shield. So at least you bersedia. You dah tahu dah measles ni bentuk dia macam mana, so antibody dia dah ready dah. So kalau you tak ambil vaksin, you punya badan tu boleh juga, tapi dia ambil masa nak proses, nak hasilkan antibody tu. So kalau macam budak-budak ni dia ada penyakit lain ke apa, dia jadi slow ke apa kan. So lambatlah. Proses sikit lambat. Macam contoh yang senang macam you buat acuan kuih dengan kari pap tu kan. So you nak yang manual tu ke ataupun you nak siap yang lipat instant tu je. So kalau vaksin ni dia macam instant, sebab ada production antibody tu terus keluar. Oh ini virus measles, so saya dah pernah lawan dah, so terus hasilkan antibody. Kalau yang tak pernah ambil vaksin ni, dia kena belajar dulu, kena hasilkan dulu, kena ada kilang dia kena hasilkan dulu tu, so take time. Sebab tu dia lebih senang untuk develop komplikasi daripada yang sedia ada ready made just sikit je. Macam tu. Satu persoalan yang sering kali bermain dalam fikiran kita semua, adakah individu yang pernah dijangkiti demam campak ataupun measles ini boleh dijangkiti semula dalam tahun-tahun yang akan datang? Persoalan ini kita akan kupas seketika nanti. Kita akan berehat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Diari Rawat. Dalam menempuh saat-saat sukar, membuat keputusan segera dan memulakan langkah menentukan masa depan anda. Bagi menyokong sistem penyampaian digital kerajaan mampu memudahkan setiap tugas dan keperluan dengan perkhidmatan gunasama ICT. MyGovNet menjadi nadi untuk menghubungkan keseluruhan rangkaian kerajaan yang khusus dan selamat. MyGov Cloud menyediakan perkhidmatan pengkomputeran awan yang cepat, mudah, terkawal dan fleksibel kepada agensi sektor awam. MyGPKI pula menyediakan perkhidmatan berasaskan keselamatan ICT agar transaksi kerajaan dilaksanakan dengan lebih selamat dan berkesan. Untuk perkhidmatan komunikasi dan kolaboratif bersepadu, kami sediakan melalui MyGov.UC. Di mana sahaja, perkhidmatan gunasama ICT memacu transformasi sistem digital kerajaan untuk manfaat kepada rakyat. Kerana kami adalah mampu. Kepelbagaian budaya, agama dan adat masyarakat. Hidup dalam suasana aman dan harmoni. Bagai pelangi mewarnai keindahan alam. Kepelbagaian budaya, identiti negara. Warna-warni budaya dihormati, persamaan diraih. Keamanan dan kemakmuran negara dinikmati. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah.
bila kali terakhir anda ambil ubat cacing? Pasti ramai pernah mengaku pernah mengambil ubat cacing waktu kanak-kanak dulu kan? Penggunaan ubat cacing adalah perkara yang biasa dalam kalangan kanak-kanak berbanding dengan orang dewasa. Tapi adakah penyakit cacing hanya menjangkiti kanak-kanak sahaja? Sebenarnya penyakit cacing ini boleh menjangkiti kanak-kanak dan juga orang dewasa. Jangkitan cacing boleh berlaku melalui makanan apabila seseorang itu termakan telur cacing yang berada di dalam makanan dan sayur-sayuran yang tidak dimasak dengan sempurna. Selain itu, jangkitan cacing juga boleh berlaku melalui kulit kepada mereka yang mengabaikan kebersihan diri dan persekitaran. Amalan tidak membasuh tangan dengan bersih sebelum makan dan tidak memakai kasut ketika keluar rumah serta tidak membasuh tangan setelah menyentuh haiwan peliharaan turut boleh menyebabkan jangkitan cacing melalui kulit berlaku. Jangkitan cacing yang paling biasa adalah cacing gelang, cacing kerawit, cacing benang dan cacing pita. Seseorang pesakit mungkin dijangkiti lebih daripada satu jenis cacing kerana kebanyakan jenis cacing ini hidup dan membiak dalam keadaan tanah yang sama. Cacing-cacing yang masuk ke dalam badan manusia akan bersaing untuk mendapatkan nutrien yang diserap daripada makanan. Keadaan ini turut menyebabkan badan kita mengalami kekurangan zat makanan. Perkara ini akan mengganggu pembesaran dan perkembangan fizikal terutamanya dalam kalangan kanak-kanak yang dijangkiti. Jangkitan cacing yang tidak dirawat dan dibiarkan berada dalam badan tanpa disedari akan memberikan kesan yang berbahaya. Dalam keadaan yang serius, jangkitan tersebut boleh merebak ke organ lain seperti otak, hati dan paru-paru. Walau bagaimanapun, bukan semua jangkitan cacing itu berbahaya. Rawatan dan pencegahan awal harus dipertimbangkan demi kesihatan dan kualiti hidup. Albendazole adalah contoh ubat yang biasa digunakan dalam rawatan jangkitan cacing. Ubat ini kurang diserap ke dalam badan dan ianya tinggal di dalam usus. Ia bertindak dengan menghalang penyerapan glukosa oleh cacing dan menyebabkan cacing-cacing tersebut kehilangan tenaga dan mati. Terdapat dua bentuk dos bagi albendazole iaitu cecair suspension dan tablet. Biasanya tablet tersebut boleh dikunyah atau ditelan bergantung kepada formulasi oleh syarikat pengeluar. Selain itu, bagi membantu memudahkan pesakit terutamanya kanak-kanak untuk mengambil ubat ini, ianya didatangkan dengan pelbagai perisa buah-buahan seperti oren, strawberry, pisang dan juga coklat. Kebiasaannya, dos albendazole yang disyorkan bagi orang dewasa dan kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke atas adalah 400 mg dos tunggal. Manakala bagi kanak-kanak yang berumur antara 1 hingga 2 tahun, 200 mg diberikan secara dos tunggal bergantung kepada keadaan pesakit. Perlu diingatkan bahawa ubat cacing ini tidak boleh diambil oleh wanita yang mengandung dan bayi yang berumur kurang daripada 1 tahun. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-888-6722 dari Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Dan jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan TikTok. Kenali ubat anda untuk hebahan dan informasi terkini. Masyarakat dinasihatkan untuk rujuk kepada doktor sekiranya keadaan jangkitan cacing adalah luar biasa atau serius supaya rawatan yang berkesan dapat diberikan. Jenis ubat, dos dan tempoh pengambilan ubat akan diberikan oleh doktor bergantung kepada keadaan pesakit. Okey, itu berkenaan dengan kapsul farmasi, penggunaan ubat cacing, dan kita nak teruskan perbincangan kita pada malam ini untuk pemahaman berkenaan dengan demam campak ataupun measles. Tadi saya ada gantung satu persoalan yang saya kira ramai nak tahu sebenarnya. Sekiranya seseorang individu tersebut pernah dijangkiti virus measles ini, demam campak ini, adakah mereka boleh atau berpotensi untuk dijangkiti semula dan adakah sekiranya dijangkiti semula akan mendapat komplikasi yang serius, Doktor? Ya, so jarang seseorang yang dah dijangkiti demam campak akan dapat jangkitan kuman sekali lagi lah, demam campak sekali lagi. Tetapi ada segolongan pesakit yang kalau daya tahan mereka rendah disebabkan mereka mungkin ada sakit kanser dan mereka mengambil ubat yang untuk kanser ataupun daya tahan sendiri dari lahir mungkin daya tahan mereka kurang, mereka ada penyakit kronik. So pesakit-pesakit sebegini boleh. Mereka mungkin dapat. Jadi tapi apa yang boleh membantu sebenarnya ialah vaksin. Sebab yang pertolongan daripada vaksin lebih kuat daripada kalau dijangkiti. Okey. Jadi ada kebarangkalian tak orang yang tak pernah kena, Doktor, dia akan kena masa umur 20, 30? Ada. So baru-baru ni sebenarnya suami saya kena demam campak. Dia tak pernah divaksin sebab masa tu ialah optional kan. So di dalam rumah tu saya anak tak kena sebab kita semua dah divaksin. Dia agak merana juga 2 minggu lebih dia tak sihat, tak boleh pergi kerja.
cerit dan lepas tu pun dia rasa lemah sangat. Jadi itulah yang kita nak cuba elakkan kan, sebab orang dewasa pun kalau mereka kena boleh juga jadi teruk. Tanda-tanda dia pun sama. Okey. Jadi ada kemungkinan jugalah seseorang tersebut tidak akan kena jangkitan measles ini seumur hidup mereka. Betul. Tapi itu yang kita kata immuniti kelompok. Okey. So jika di dalam sesuatu komuniti itu tahap vaksin sangat tinggi dan lebih dari mungkin 90% orang dah divaksin. So yang 10% tu memang mereka tidak akan dapat. So itu salah satu sebab kita nak pastikan semua orang dapat vaksin untuk menjaga yang orang-orang yang tak boleh ambil vaksin. Sebab bayi yang baru lahir, orang yang kurang imuniti, so mereka harus dijaga. Jadi baik, bila dengar penjelasan daripada Dr. Sanggita tadi kan Munawar, saya rasa lega sikit. Saya pernah kena measles masa umur 6 tahun dulu. Masa mula kena, sebelum kena tu saya agak berisi. Lepas kena terus jadi tinggi. Wow. Jadi tinggi, tak tahulah measles jenis apa kan. Tapi persoalan dia dekat sini kan, nak ditanyakan kepada Dr. Diana. Kita bercerita tentang gejala, simptom, tanda-tanda dan sebagainya. Bagaimana doktor kita nak pihak kesihatan untuk mengenal pasti ataupun mendiagnoskan seseorang yang dijangkiti measles ataupun demam campak ni? Okey. So kalau untuk diagnose, pertama kita tengok ciri-ciri klinikal lah. So you mesti ada macam tadi, ada demam, ada ruam, lepas tu ada 3C tadi, conjunctivitis, coryza dan cold. So dengan itu simptom tu yang ada, lepas tu kita akan ambil darah, ujian serologi. So kita ambil darah, kita hantar kepada lab, and then kita akan keluarlah result antibody positif ke negatif. Dan selain daripada result darah, kadang-kadang baby ada tu parents refuse ambil darah semua, kita boleh juga ambil sampel urine. Tapi sampel urine ni kita check pada PCR lah, result PCR positif ke negatif. So boleh sampel darah ataupun sampel urine. Selalunya memang kita nak sampel darah lah. Macam ada keadaan di mana macam kawasan remote ataupun patient kadang-kadang tak dapat dihubungi, kita akan diagnose patient tu sebagai clinical suspicion lah. Maksudnya diagnosis mengenai clinical symptom saja. Kalau yang mana lab keputusan lab tu memang disahkan positif, maksudnya dia memang lab confirm measles. So measles ni ada jenis-jenis je lah. Ada yang lab confirm, ada yang clinical compatible, ada epic link. Kalau epic link ni maksudnya dia tak ada sampel darah, tapi ada macam berlaku cluster. Maksudnya ada kes measles kat dia, lepas tu ada seorang pula kena, simptom dia sama. So kalau kita tak ambil darah pun kita memang tahu dia mesti measles. So maksudnya kalau epic link ni dia memang berkait rapat dengan orang yang ada kes measles. So selalunya kalau nak tahu kita ada measles ke tak, kita ambil darah dengan sampel urine. Okey, dalam situasi sekarang ini doktor, mungkin kita boleh imbas beberapa tahun kebelakangan ini. Bagaimana situasi mungkin measles outbreak yang berlaku dalam Malaysia yang boleh menjadi satu pengajaran yang besar untuk kita semua. Okey, saya rasa semua orang ingat lagi measles outbreak cluster di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu dia melibatkan 3 negeri. Negeri Kelantan lah paling ramai sekali, lepas tu ada Terengganu, and then negeri Pahang. Okey, dia melibatkan orang asli, dan masa tu ada 2 faktor lah yang kita kena pasti kenapa mereka berisiko, iaitu yang pertama liputan imunisasi mereka rendah, MMR rendah, which is masa dos pertama 60% saja yang ambil, dan dos kedua, dos lengkap maksudnya 30% saja. So dia punya herd immunity tu tak ada. So sangat rendah, sebab tu dia senang dapat jangkitan. Dan lagi satu, orang asli tu kebanyakan mereka kurang zat makanan. So bila malnourished ni, kurang zat makanan, dia senanglah dapat jangkitan kuman. Tu cara senang terdedah lah. So kalau macam Kuala Lumpur tu ada 123 kes, dengan 16 kematian. Tinggi sebab memang tinggilah keadaannya, sebab dan melibatkan orang dewasa, kanak-kanak, bayi semua. Kalau ingat dulu kita sampai buat postmortem, kita gali balik kubur dan kita cek semua untuk measles, memang disahkan measles. Itu contoh yang outbreak yang paling cluster measles yang paling besar lah dekat Malaysia tahun 2018. Okey, itu pada tahun 2018. Kalau situasi sekarang ini, di mana lokasi yang menjadi perhatian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya untuk kita mengelakkan perebakan wabak ini ataupun penyakit measles ini? Saya rasa mungkin Dr. Diana yang boleh jawab tu, tapi memang kalau nak lihat tu, kita ada beberapa kes, ada beberapa kawasan-kawasan tertentu, terutama kalau kita punya vaksin take up
So di kalangan tu, kalau golongan tu tidak mengambil vaksin community itu, so kita akan lihat kes semakin menaik. So ada dulu semasa tahun 2015 masa saya kerja di HKL juga, kita terpaksa tukarkan beberapa ward kepada ward isolasi measles, campak. Disebabkan masa tu kes-kes naik dan juga ada di kalangan budak yang dapat measles campak tu dari hospital. Sebab mereka masuk untuk sesama biasa dan macam kita katalah tak ada ruam apa-apa kan. So dia akan merebak. So kita terpaksa menutup ward, masukkan pesakit di sana dan itu berlaku beberapa bulan juga berlaku kes-kes sebegitu. Adakah itu akan diwujudkan satu kluster klinik kesihatan dan juga hospital? Ada, kita kata sebab dia start dekat sana kan. Tapi nasib baiklah beberapa tahun ni kita tak nampak. So diharapkan dia maintain macam itulah. Itu yang kita nak lah. Sebab tu pun berbahaya kan. Okey, selepas ini kita akan kongsikan kepada anda kepentingan untuk kita mengambil vaksinasi daripada virus measles ini untuk kita mendapatkan vaksin MMR ini. Selepas ini kita akan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Salah satu daripada sebab yang menjadi faktor kepada perbezaan pandangan adalah perbezaan pendapat dan juga faham keagamaan satu kelompok dan kelompok yang lain. Namun jangan sampai itu menjadi punca kepada perpecahan dan budaya mentakfirkan atau kafir mengkafir satu dengan yang lain. Kerana itu bukan sebahagian daripada adab Islam. Kita lihat bagaimana contoh yang ditonjolkan oleh para sahabat dan juga para ulama zaman awal dalam menangani dan menguruskan perbezaan pendapat antara satu dengan yang lain. Dan mereka menyedari bahawa perbezaan pendapat adalah disandarkan atas faktor dan sebab mendapatkan kebenaran atau mencari kebenaran. Dan mereka berijtihad dengan pandangan mereka berasaskan ilmu dan juga aspek-aspek yang rasional. Dalam masa yang sama, kalaupun berbeza betul satu dengan lain, maka di sana mereka sedar bahawa perbezaan mereka adalah atas faktor kasih sayang satu dengan lain. Jangan sampai menghina dan juga mengkafirkan satu dengan lain. Itu antara sebab bahawa rakyat dan juga masyarakat di Malaysia harus untuk sedar bahawa ini adalah suatu aspek yang penting untuk mempunyai daya tahan keislaman, akhlak dan juga adab Islam untuk kita menangani perbezaan, menguruskan perselisihan yang berlaku dalam kalangan umat dan masyarakat. Tanpa pekerja sosial yang berkelayakan dan mencukupi, kami tidak mampu memberikan bantuan dan intervensi kepada golongan muda di Malaysia di saat mereka memerlukannya. Sembur sebaik-baiknya, bertindak sekarang. Lindungi keluarga anda. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
Okey, terima kasih kerana terus setia bersama kami dalam rancangan Diari Rawat yang mana malam ini kita membincangkan berkenaan dengan demam campak ataupun measles. Sedar tak sedar kita dah berada di penghujung rancangan. Dengan berbaki masa yang ada ni, mungkin saya ingin bertanyakan kepada Dr. Sanggita. Dari segi kita nak beri penekanan ni supaya terutamanya di kalangan ibu dan ayah ni cakna terhadap kesihatan anak-anaknya terutamanya berkaitan dengan demam campak ataupun measles ni. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi langkah-langkah pencegahan yang boleh dilakukan. Betul. So saya rasa nasihat saya lah kepada ibu bapa ialah yang paling penting vaksin. Sebab vaksin memang diberikan secara percuma oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan sejak tahun 2016 ada 2 dos. Satu masa 9 bulan, satu lagi masa 12 bulan. Dan kalau dua-dua vaksin ini diambil dengan betul, kebarangkalian dapat jangkitan tu kurang dari 90 lebih peratus. So yang tu memang akan dapat kita kata lifelong immunity. So memang diharapkan mereka tak akan dapat apa-apa jangkitan measles kelak. So itu langkah pencegahan yang paling penting saya rasa. Paling utama adalah untuk mengambil vaksinasi. Okey, Dr. Diana mungkin ada sikit kata-kata khususnya dalam ialah peranan pihak KKM sendiri dalam langkah pencegahan dan juga pengawalan measles ini dan juga peranan ibu bapa masyarakat secara keseluruhannya. Okey, so macam Dr. Sanggita kata tadi, vaksin. Okey, kalau ada ibu bapa yang tercicir, anak dia tercicir ke apa, jangan risau, you boleh datang terus ke klinik kesihatan. So kita ikut umur anak you lah. Kalau bawah 7 tahun kita akan bagi vaksin dengan bersesuaian. Okey, itu satu vaksin. Okey, yang kedua sebab saya cakap tadi, measles ni kadang dia tak ada dia punya ruam tu lambat naik. So you ada fever dengan tu dulu. So kalau macam budak-budak dekat sekolah contohnya kalau macam cikgu kena buat gate screening. Kita buat saringan dekat pintu masuk. Kita saring demam, tengok budak-budak tu ada ruam ke tak, and then kita tengok dia ada batuk ke tak. Okey. So kalau cikgu jangan bagi budak-budak ni masuk. Kalau ibu bapa pun sama main peranan. Kalau anak-anak you ada simptom demam, batuk semua, jangan hantar ke tadika. Kalau boleh isolate dekat rumah. Okey. Kalau macam cikgu-cikgu ni kalau let's say lah kadang-kadang budak-budak ni masa hantar dia sihat. Bila-bila tengah hari demam pula. So apa yang boleh buat dekat tadika, you kena ada bilik isolasi. Bilik pengasingan lah. So kita asingkan budak tu daripada budak-budak lain. Okey, selain daripada you asingkan, and then you boleh buat kawal pembersihan, disinfeksi. So you kena bersihkan kalau boleh tiap-tiap hari. Dan seminggu sekali tu you kena bersihkan all the toys tu lah. Macam mainan-mainan. Sebab saya cakap tadi budak-budak kalau macam khususnya kat taska lah, dia suka masukkan dalam mulut. Kan sebab dia kan ailio kan. So masukkan dalam mulut semua mainan-mainan. Perlu sanitize semua tempat-tempat dia mandi. So itu semua kena sanitize. Dan kita orang dewasa kalau boleh, kalau you ada simptom batuk, demam semua, kalau boleh jangan dekat dengan budak-budak ataupun bayi. Sebab kita tak tahu adakah kita pembawa virus measles ataupun penyakit-penyakit lain lah. Kita ada penyakit-penyakit lain macam pertasi, batuk kokol, semua pun demam batuk juga. So kalau ada simptom-simptom macam tu, jangan dekat dengan budak, jangan cium budak sebab memang dia merebak daripada titisan pernafasan. So you tak boleh tak cakap kan, takkan you bisu je cakap dengan budak kan. So itulah antara langkah-langkah pencegahan lain selain daripada pengambilan vaksin. Okey, itu dia sedikit sebanyak saranan ataupun juga nasihat yang diberikan oleh Dr. Sanggita dan juga Dr. Diana berkenaan dengan peranan masing-masing kita sebagai masyarakat umum untuk dalam mencegah penyakit demam campak ni ataupun measles. Jangan takut untuk mengambil vaksin measles ini, MMR ini, untuk kita mengelakkan daripada komplikasi serius yang boleh berlaku sekiranya kita mendapat jangkitan virus measles ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tamu kita atas perkongsian pada malam ini. Kita harapkan ia memberi satu perkongsian yang bermanfaat kepada anda semua. Dan sepastinya pada minggu hadapan kita ada satu topik menarik iaitu sakit belakang dan juga postur badan. Ini topik ini kalau tanya saya akan sarankan kawan-kawan yang bersukan untuk sama-sama saksikan sakit belakang dan postur badan ni. Kata orang yang lebih tinggi lagi banyak masalah sakit belakang. Itu kita akan tanya pada minggu hadapan. Okey, nantikan perbincangan kami pada minggu hadapan. Apapun kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Dr. Diana, Dr. Sanggita kerana bersama kami pada malam ini. Kepada anda yang terlepas siaran kami pada malam ini, anda boleh saksikan siaran ulangan melalui aplikasi RTM Klik serta siaran ulangan pada hari Rabu jam 3.05 petang dan juga di hari Khamis 3.05 petang juga di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM. Akhir kata daripada kami dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan selamat malam.